أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا علم يا فتاح يا علم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian berkitab, iaitu kitab Munatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita daripada iaitu pada muka surat muka surat 7, baris yang ketiga daripada atas dan kelima. Itu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Kelima, ini syarat kelima. Kelima yakni syarat kelima. Dan kelima, suci ia seorang tadi daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi ini setengah daripada syarat-syarat semayang, mestilah suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Maka jika kedatangan hadas, apa maksud kedatangan hadas? Seperti keluar angin ataupun kita kata kentut. Kalau kedatangan hadas di tengah sembahyangnya, batal sembahyangnya. Itu maklum Bila tengah sembahyang kedatangan hadas. Apa kedatangan hadas? Contoh, keluar angin. Maka itu batal sembahyang dia. Nak pergi ke? Baik. Okay, baik, tak apa. InsyaAllah aja Salesya. Ya. Baik.
Jadi ulama bahas. Bila sebut kata hadas, mestilah taharah. Jadi taharah ni daripada dua hadas. Maksud taharah ni maksudnya suci daripada dua hadas. Bahasa Arab panggil taharah. Suci daripada dua hadas ni adalah syarat sah solat. Syarat sah solat sama ada fardu ataupun sunat. Tulis itu. Suci daripada hadas. Suci daripada dua hadas itu ialah syarat syarat sah solat. Syarat sah solat mestilah suci daripada dua hadas. Itu syarat syarat sah solat. Solat tu solat apa? Sama ada solat fardu ataupun sunat, tak kira. Satu. Demikian juga sujud tilawah dan sujud syukur. Kena ingat sujud syukur dia kena ada wuduk. Bukan kita sujud syukur ikut dan lepas tu tak ada wuduk. Itu tidak sah. Ni kadang-kadang orang kita duk tiru. Tiru orang sujud syukur. Kita duk tak usah nak kira dah hak bola tu. Dia dapat satu nikmat, aku sujud syukur. Aku sujud syukur terus kat situ. Dalam keadaan tak ada sembahyang. Contoh anak kita Rizak. Keputusan SPM. Cemerlang. Rasa nak sujud syukur tak boleh ikut dan sujud syukur. Syarat sah sujud syukur itu mestilah suci daripada dua hadas. Dua hadas kecil dan besar. Tu kena ingat. Nak sujud syukur ke, sujud tilawah ke, kena ada kena suci, kena ada air semayang. Sebab tu dalam kitab sebut, dia kata taharah dari dua hadas itu adalah syarat sah solat. Sama ada solat fardu ataupun sunat. Sebab itulah sembahyang jenazah kena ada wuduk. Ada orang tanya soalan dia kata sembahyang jenazah kalau tak ada wuduk boleh tak Ustaz? Tak boleh, kena ada wuduk. Tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Demikian juga sujud sahwi dengan sujud demikian juga sujud tilawah dengan sujud syukur. Sujud syukur ni kalau dapat nikmat apa kita sujud syukur. Tapi sujud syukur tu mestilah kena ada sembahyang. Tu dia. Baik. Jadi banyaklah dalil yang menunjukkan dalam Al-Quran banyak. Yang antaranya dalil disyaratkan suci dari najis. Ada sebut hadis yang diriwayat daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanazzahu minal bauli fa inna 'ammat 'adzabil qabri minhu." Ni. Maksudnya istibrakkanlah. Istibrak ni maksud sucikanlah kamu dari kencing. Kerana sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu daripadanya. Tengok maksudnya kencing ni, maksud kata kencing ni dia tidak menyucikan dengan bersih. Itu salah satu azab dia kubur. Minta jauh lah. Sebab tu kalau kita ni, kalau bersuci tu biar kena bagi bersih. Saya lah diri saya. Kalau anak pantang, anak kita kecil lagi. Anak saya kecil. Kalau dia kencing tu, kita suruh dia jeruh, bagi bersih. Kat tepi-tepi tu bagi ajar gitu. Kadang dia ada setengah tu, dia basuh situ dia tak bersih. Takut najis. Tu masalah tu. Najis ni kena jaga. Memang najis tak nampak dengan maknawi kadang-kadang, tapi kita hati-hati. Itu salah satu daripada azab kubur. Tu dia. Itu sebut dalam hadis. Tu dia. Baik. Lepas tu banyak lagi cerita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin."
Allah Ta'ala tidak menerimakan solat dengan tanpa tuhur. Apa tuhur? Dengan tanpa berwuduk. Juga tidak menerimakan sedekah dari dirampaskan dan mencurikan harta ghanimah sebelum dibahagikannya. Ni masalah harta ghanimah ni, masalah khumus. 2/5. Ya betul lah. Betul. Dia kena basuh betul-betul. Basuh betul bagi faraj. Inilah kita pun ada anak perempuan kan. Kecil lagi. Jadi kita turun basuh betul-betul. Bersih lah. Bagi bersih betul. Kita bukan orang kafir. Orang kafir ni tengok orang Cina. Dia lap pakai tisu je. Bukan kata Cina. Kalau negara orang putih gitu juga. Kalau negara orang putih, air tak ada. Kalau dekat jamban tu, kalau nak basuh tepi-tepi tu tak ada air. Ni negara orang putih lah. Sama je lebih kurang. Kalau tempat-tempat kita yang elit macam tu jugalah. Kalau di UK dulu, waktu saya pergi UK dulu, dia ada macam kita tak biasa. Contoh, bilik air dekat rumah. Dia macam rumah orang putih ni, dia ada bertingkat. Jadi rumah bawah tu orang lain punya rumah. Jadi belah atas tu rumah orang lain. Jadi bila kita tempat gosok gigi apa semua, kita dah biasa cara Malaysia. Malaysia ni bagus. Sebab tu banyak orang kalau tengok kalau tanya dengar-dengar Arab, ulama-ulama, banyak puji Malaysia ni bab bersih tu alhamdulillah. Kebersihan dari segi orang Islam kita ni alhamdulillah bersih lah. Kalau di negara orang putih ni memang agak kita nampak bersih tapi sebenarnya kotor. Sebab dia tak kadang-kadang dia lap gitu je. Saya dulu kalau mandi dulu kita tak tahu kan dengan orang putih. Kita tak mandi dalam tap. Kita tak tahu kata bawah tu ada orang, kita mandi kat atas tu, air menyerak kat bawah, jatuh kat bawah, kita mandi. Dulu ingat marah orang putih. Orang putih bising dia marah. Apa mandi ni sampai melimpah-limpah. Rupanya kena mandi kat dalam tap rupanya. Kita bukan mandi biasa, mandi dalam tap tu. Orang nak berenang boleh dalam tu. Kita bukan nak berenang, tak nak mandi. Kita tak tahu nampak kering kan. Pertama kali datang negara orang, tengok kering kat tepi tu kan. Sebelum masuk ke tap tu, siap ada kapet lagi. Saya ambil kapet tu letak kat luar. Tak adalah mandi situ kan. Kapet tu letak kat luar. Kita pun mandi brum mandi. Mandi cara kampung lah. Ambil gayung, cari gayung, mandi brum. Orang putih bawah tu bising dah. Mengamuk dah. Lepas tu ada makcik yang sewakan saya tu. Makcik tu orang Melayu kita lah. Kata apa kau buat ni. Dia kata ustaz. Kata orang mana boleh mandi kat sini. Dia kata kena mandi kat dalam tap. Ya ke? Saya tak tahu. Kita pun tak tanya dia. Kita pun mandi ikut kita lah. Marah. Lepas tu baru tahu cara dia. Tapi yelah. Kita tak selesa mandi macam tu. Dia kena ada slipper kena bilik air. Habis. Jadi dia kena suci Kita kena bersuci dengan bersih. Itu salah satu syarat sah sembahyang. Tu dia baik. Habis. Itu yang kelima. Dan keenam. Suci ia seorang. Ni menajis. Ni tadi tu ada besar. Tadi ada besar. Ramai dah guna wet tissue aja sekarang. Yalah. Dia wet tissue ni dia ada chemical. Memang kita nampak dia macam bersih. Tapi kerana ada chemical. Tak apa-apa. Elok sangat. Jadi yalah. Susah lah zaman sekarang kita nak tiru orang putih. Yalah. Tapi tak dinafikan lah. Tempat kita kadang-kadang susah juga. Susah juga. Kat mana tu Ustaz bergofasi? Dekat UK. Saya duduk dekat UK tu lebih kurang 5 bulan. Di Wembley. Dekat dengan stadium Wembley. Duduk situ lah. Orang putih makak marah. Cukup marah. Dia cukup marah orang Melayu kita. Orang Melayu kita ni kalau pergi negara orang putih ni bagus betul Melayu kita. Saya puji orang Melayu lah. Puji orang Islam Melayu kita. Dia kalau makcik-makcik ke, siapa-siapa ke, kalau dia pergi negara orang putih tak pernah, kalau tak kenal negara orang putih, dia pakat mandi. Bro. Bukan katakan saya aja. Orang Melayu kita macam tu juga.
Yang tak biasa pergi orang putih lah. Jangan pandang rendah. Orang Melayu kita ni kena duit banyak, bagus. Tapi cara kampung pun, tapi jangan main. Hak moden ni kadang-kadang tak bersih. Kita buat cara kampung ni bersih. Tapi duit banyak orang Melayu kita ni, jangan main. Kita puji satu benda. Nampak pakai selekeh je Melayu kita. Pergi kat negara orang putih, tapi duit banyak. Orang putih, orang luar belum tentu lagi kaya. Pakaian sigat-sigat tak boleh tentu lagi. Kita orang Melayu ni bagus. Saya puji. Pergi dengan orang putih pun dia buat cara Melayu juga. Allah. Suka saya sonok pergi kat sana tu tengok orang Melayu kita lah. Habis itu. Tapi bagus dari segi bersih ni bagus. Saya puji. Kita puji betul orang Melayu kita ni cukup. Tambah-tambah orang perempuan, kalau makcik-makcik ni memang ada setengah tu memang dia cukup bersih. Jaga betul. Tambah kalau buat semayang kita ni dah jaga. Kita sebab tu fiqh Syafi'i kita ni bagus. Sebab tu mazhab Syafi'i kita ni cermat. Dia bab hukum ni dalam mazhab Syafi'i dipanggil cermat. Bukan mazhab lain tak cermat, tak. Dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Syafi'i kita apabila mengeluarkan satu hukum tu dengan keadaan cermat. Cermat sungguh, jaga, bab semayang apa sebagainya. Habis masa tanda mereka betul betul. Tak dinafikan tak dinafikan. Habis itu. Baik, keenam. Suci ia seorang daripada najis yang tiada dimaafkan. Dia najis tu pada tubuhnya. Apa pada tubuhnya tulis. Apa maksud pada tubuhnya? Yang ni tulis. Yakni pada zuhir tubuhnya. Jadi suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Dia ada najis dimaafkan. Ada satu kitab najis dimaafkan. Najis yang dikatakan kering sama kering. Tiba kena kat kita. Tu tak apa dimaafkan. Itu dimaafkan. Dia ada masalah najis dimaafkan tu ada banyak. Ada satu kitab. Saya tak ingat kitab Majmu' Salat apa? Majmu' Salasul Rasail. Majmu' Salasil. Majmu' Salasil Rasail. Dalam tu ada sebut kitab bab najis. Insya-Allah lah. Nanti akan datang kita bahas bab najis pula. Tengok. Mana satu kitab habis cepat. Akan datang kita buat kitab bab najis. Kita bagi halusi bab najis. Ada najis dimaafkan. Saya mengaji kitab Arab dulu dengan Babali Kadok. Kitab bab najis tu nama kitab dia Allahumma salli Muhammad. Nama kitab Fathul Jawad. Fathul Jawad syarah bagi najis yang dimaafkan daripada Imam Ibn Imad. Fathul Jawad tu karangan Imam Romli. Imam Romli habis itu dia ala kuliah kita ni bersih kita ni kita yalah kita nak semayang kadang kita mandi dulu kadang-kadang kan bersih kan. Begitu juga negara macam di tanah orang putih dulu. Kadang-kadang sekali saya mandi saya 2 kali kadang. Kita dah terbiasa. Tapi kalau musim panas lah, kalau musim sejuk tak berani sejuk sangat. Tapi sejuk sangat pun saya sekali mandi juga. Waktu duduk di Mesir dulu. Di Mesir dulu, nak cerita kata kita mandi nak bagi bersih ni, saya sekali tu mesti mandi. Tapi kalau mandi waktu subuh tu, Allah Akbar, sebelum subuh tu memang teramat sejuk. Teramat sejuk sangat. Tak kira negara orang putih orang putih ke. Di Mesir pun sejuk. Kalau musim sejuk lah. Kalau musim panas tu, sehari 3-4 kali mandi. Tu dia. Habis. Suci ia seorang daripada najis yang tiada dimaafkan dia najis pada tubuhnya. Yang ni pada zahir tubuhnya. Dan kainnya. Kain seseorang. Tengok. Jadi hilangkan najis tu maksudnya najis yang tadi dimaafkan tu najis apa? Seperti kencing. Tu najis lah. Hadas kecil, hadas besar. Tu tak dimaafkan lah. Sebab tu sebut dalam hadis.
dari Ali radhiyallahu anhu berkata ia, kuntu rajulan mazaan fa amartu rajulan ay yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani banati fasa'ala faqal tawadda waghsil zakaraka. Maksudnya saya adalah aku laki-laki yang selalu keluar, adalah seorang lelaki tu yang selalu keluar air mazi. Ini sebut dalam hadis. Maka aku arahkan satu laki-laki untuk mensoalkan baginda Rasulullah SAW kerana ia Ali itu menantunya. Lalu soalnya akan Rasulullah SAW, maka sabdanya, berwuduklah dan basuhlah zakar engkau. Nampak nak cerita kata air mazi itu pun najis. Lepas tu kena basuh. Air wadi begitu juga. Ya betul. Kata. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada sebut dalam satu hadis lagi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan mustahadah, "Ighsili ad-dama anki wa salli." Maksudnya basuhkanlah darah dari engkau serta bersolatlah. Ni sebut dalam kitab lain hadis Hajar Jamilah. Habis itu. Tengok. Dan kainnya. Kain pun kena bersih juga. Kain ni syarat dia membersihkan pakaian daripada najis. Hendaklah, maksudnya, sebab tu dalam ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa thiyabaka fatahhir, surah Al-Mudaththir. Maksudnya, dan pakaian kamu hendaklah engkau bersihkan. Pakaian pun kena bersih tadi, dari segi tubuh badan zahir. Kemudian pakaian kita pula. Sebab tu ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Jabir ibn Samrah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam usalli fi thawbil ladhi ati fihi ahli. Qala, na'am, illa an tara fi syai'an fatughsilahu. Ni tengok. Maksudnya saya dengar satu laki-laki menanya Rasulullah SAW, bolehkah saya bersolat pada kain yang saya buat bersetubuh padanya? Dia kata kain itu bersetubuh dengan dia. Maksudnya, dia gunakan baju yang dia buat bersetubuh. Nak pergi semayang, boleh ke tak? Sabdanya, bahkan boleh kecuali engkau lihat sesuatu padanya. Maka basuhkanlah. Jadi kalau air mani tu tak apalah. Sebab biasanya bila nak keluar air mani, biasa dia keluar air mazi dulu. Sebab tu kita kata pakaian tu kadang-kadang kotor. Sebab apa? Kadang-kadang sebelum jadi air mani tu dia ada keluar air mazi dulu. Air mazi ni dipanggil air yang syahwat, maksud kesedapan. Apabila ada kesedapan, keluarnya air di faraj kita, itu dipanggil air mazi. Air mazi ni apabila dia keluar tu, apabila kita rasa ada kesedapan, ada kelazatan, maka di situ dia keluar air mazi dulu. Itu sebut dalam kitab. Adapun air wadi. Air wadi ni air yang kita buat satu perkara tu, kita rasa letih. Tiba-tiba kerana dia keluar sendiri. Air wadi pun dikatakan najis juga, air wadi. Contoh kalau kita buat kerja penat-penat. Kita masak. Tiba-tiba kita tengok farah ada keluar air. Bukan air kencing. Bukan air mani. Bukan air mazi. Dipanggil air wadi. Air wadi. Air wadi ni biasa kalau kita ni biasa kalau pakai spender, kita terasa lah. Kalau terasa penat tu, rasa dia keluar. Dia keluar sikit lah. Kadang-kadang. Tapi dia bukan kesedapan.
Kalau kesedapan ni dipanggil air mazi. Kebanyakan kalau nak keluar selalunya kebiasaan lah. Biasanya kalau pakaian tu kita Nabi sebut kata bersih tu kalau semata-mata air mani, tapi kalau dah bercampur, dengan air mazi, maka dia jadi najis. Habis itu. Baik. Tu dia. Dan kainnya dan tempatnya. Tempat pun gitu juga. Tempat kena suci. Kita tempat semayang. Tempat semayang kita pun kena suci. Kena suci juga. Dalil ni pun ada. Dalil kata tempat tu kena suci daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata ya, ana a'rabiyan bala fil masjidi fathara ilaihi an-nasu la yaqa'u bih. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ahriku ala baulihi zanuban min ma'in aw sajlan min ma'in fa inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirina. Tengok. Maksudnya seorang Badawi membuangkan airnya dalam Masjid Nabawi. Buang air ni maksudnya bal. Buang air ni maksudnya dia berhadas lah. Maka para sahabat bangkit berdiri padanya supaya menjatuhkan. Yakni para sahabat menjarak. Menjerkah. Maksud menjerkah ni, dia datang dekat orang Badawi tu. Tak boleh kencing kat sini. Dia menjerkah. Serta hendak melakukan sesuatu terhadapnya. Jadi para sahabat jekah lah orang Badawi tadi tu. Nak buat sesuatu dekat orang Badawi tu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tinggalkannya. Nabi kata, tinggalkan. Pada kesin. Kasin apa tu? Pada kesin. Kesan ada air mazina. Apa kesin saya tak faham. Kesan. K-S-I-N. Dia air mazi, air wadi tu najis, air mani tak. Tapi, kain. Kain ada air mazi, air mani tu najis. Yelah, kalau semata-mata air mani tu dia tak menajiskan. Tapi, kena ingat. Walaupun tak najis, tapi dia katakan perkara itu perkara yang menjijikkan. Tu ulama bahas lagi tu. Perkara yang menjijikkan. Kalau sebut dalam kitab perkara yang diliwati. Diliwati ni maksudnya perkara yang kita bilang kata benda tu tak elok. Memanglah kalau tak ada kain lain, tapi dia panggil perkara jijik. Macam contohlah ingus kan. Kita kata ingus kan. Dia tak najis. Tapi dia panggil perkara yang jijik. Kita kata ni, Ustaz habis semayang Ustaz, betul ingus tu meneleh. Dia tak jadi najis. Semuanya perkara yang dia panggil kalau dalam kitab tu perkara yang dibilang jijik. Jijik kita panggil, bahasa kita panggil jijik. Kalau boleh ambil lah kain yang bersih lah. Afdal gitulah. Ya betul. Perkara yang menjijikkan dipanggil perkara dalam kitab tu dipanggil perkara yang Allah SWT. Perkara yang dibilang meliwati ni maksudnya dia panggil perkara jijik lah benda kata. Bahasa-bahasa kitab. Bahasa kitab tak panggil jijik Kita panggil bahasa jijik. Dia tak sampai najis. Baik tengok. Habis itu. Jadi Nabi sebut lalu Rasulullah SAW bersabda, tinggalkannya, tuangkanlah atas air kencingnya.
satu timba dari air, sesungguhnya dibangkitkan kamu sekalian, diberi kamu dahan, tidak kepayahan. Diberi kamu kemudahan, tidak kepayahan. Jadi Nabi beritahu para sahabat, ya betul. Nabi beritahu para sahabat, jangan jekah laki Badawi tadi, ambil air, basuh balik air kencing tadi tu. Jadi Nabi suruh ajar pada orang Badawi tadi. Tu dia. Habis. Dan janganlah bersentuh akan suatu mana? Suku daripada badannya. Apa suku? Suku ni juzuk. Tulis situ. Suku ni dikatakan juzuk. Tulis situ juzuk Dan janganlah bersentuh akan suatu mana? Suatu suku. Suatu suku ni suatu juzuk. Suatu bahagian daripada badannya dengan najis pada geraknya atau diamnya. Tak kira lah najis. Walaupun kita kata najis tu duduk kat atas kita, kat atas badan kita, diamnya duduk situ, ini pun sama juga. Ataupun bergerak, najis tu jatuh tu bergerak, itu pun dikatakan jangan kita bersentuh. Dia tak marah, betul. Dia tak marah. Dia tak marah. Orang Badawi tadi. Justru sahabat ajar. Betul. Dan janganlah bersentuh dengan suatu juzuk pada badannya dengan najis. Tengok. Sama ada pada geraknya dan diamnya. Gerak seorang ataupun diam seseorang. Macam mana dikatakan gerak dan diam tu? Contoh kita duduk diam. Betul ada najis kat kita. Ataupun tak boleh juga. Ataupun bergerak. Najis bergerak pun tak boleh juga. Maka tiada sahlah sembahyang serta suatu daripada najis. Tak boleh, tak sah. Atau ia orang sembahyang tadi menanggung sesuatu yang... Okey, habis itu. Jadi masalah tidak habis dah. Masalah tak sah sembahyang serta suatu daripada najis. Sama ada gerak ataupun diam. Itu maklum. Ni masalah kedua pula. Atau ia musalli. Atau ia orang yang sembahyang menanggung sesuatu. Apa maksud menanggung? Maksudnya ada suatu najis tu dekat dia. Dia duk bawa. Itu masuk kata menanggung. Menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing dan lainnya. Tengok dia bagi contoh. Tengok ni. Apa masalah? Jadi masalah gini. Dia bagi contoh, kita berhubung dengan najis tu, sesuatu yang berhubung dengan najis. Bukan berhubung dengan najis terus, sesuatu. Contoh ni, tali ni. Ni tali yang saya pakai ni. Tali apa ni? Tali earphone. Baik, tali earphone ni, dia berhubung dengan najis. Contoh, tai cicak. Tai cicak duduk kat atas ni. Kemudian kita semayang. Itu tidak sah. Sebab apa? Sebab kita dikatakan kita menanggung. Sebab tu kalau di masjid-masjid banyak berlaku. Di antaranya mikrofon. Mikrofon tu dia berhubung dengan najis. Memang kita tak nampak kata berhubung dengan najis. Okey, baik. Ajaran Ana, baik. Terima kasih banyak. Contoh gini. Mikrofon kita. Mikrofon berhubung dengan satu najis. Ada najis kat depan. Jadi najis tu ada tai cicak kat atas tu. Katakan. Maka kita semayang tu berhubung dengan sesuatu yang berhubung dengan najis. Apa dia? Mikrofon. Mikrofon tu berhubung dengan najis. Apa? Dia menanggung najis. Maka kita semayang tu tidak sah. Ini banyak berlaku. Lepas tu kalau dulu Ustaz Sobri
Di Kedah, Tok Guru Pondok. Dia kalau pakai mikrofon biasa ni, dia tak harap mana. Dia kalau lagi masjid, kalau jadi imam tu, dia cukup, panggil orang cukup apa? Dia cukup peka. Kadang tengok mikrofon tu depan mana. Dia tengok dia. Kalau kucing, kita tengah solat tak apa. Sebab apa? Masuk dalam kaedah yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida'. Dimaafkan yuktafaru fid dawam, dimaafkan pada berkekalan akan perkara yang tidak dimaafkan pada permulaan. Yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida'. Contoh kita dah mengekali sembahyang, Allahu Akbar. Kalau kita boleh duduk tepi kita. Duduk tepi kita. Kemudian duduk tepi kita, duduk tepi kita, kalau tak kena tak apa. Duduk tepi tu dia tak kacau kita tak apa. Tapi kalau duduk kat kita tu, kita kalau boleh kita tolak dia lah. Tapi jangan lebih dari 3 gerakan. 3 kali bergerak. Kita halau dia. Tapi halau pun bukan tak boleh lah itu. Maksudnya kita dengan tangan kita ke sebagainya lah. Jangan lebih daripada 3 kali gerak. Itu maklum. Tapi itu dimaafkan lah. Dia kena ingat, bulu kucing, ni banyak nak cerita bab najis ni. Bulu kucing dikatakan najis. Disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Bulu kucing tu dikatakan najis. Tetapi, ada satu tapi lagi. Apabila seseorang itu membela kucing, dan juga kucing terlalu banyak kucing kat rumah, maka dia panggil ummu balwa. Maksudnya ada satu perkara yang bala pada dia, dia tak dapat nak uruskan kucing, nak mop lagi, nak vacuum lagi sebagainya. Maka itu dimaafkan kepada dia. Orang yang membela kucing tu dimaafkan. Kalau ada bulu kucing sikit tu tak apa, dimaafkan. Ini bulu kucing yang kita nampak. Ada pun kalau bulu kucing tu ada kat kita, lepas tu kita pegang. Kita pegang, ada semayang lah. Lepas tu tiba nak semayang pun, kita letak kucing tu penuh dengan bulu kucing. Kita kena bersihkan tu. Sebab bulu kucing tu menajiskan. Walaupun kita nampak suci, Ustaz. Dari segi hukum syarak, bulu najis tu najis bagi orang nak semayang. Suci dari segi zuhir. Tu ingat. Sebab dia binatang yang haram dimakan. Bukan binatang sembelihan. Sebab tu kucing kita kata tu, dia panggil, kalau kita kata bulu kambing tak apa. Ni bulu yang haram kita makan. Yang bulu binatang yang haram kita makan itu seperti kucing. Memang dia haiwan peliharaan. Ni banyak orang tak peka. Dia kata tak apa Ustaz. Kata kalau bulu sikit-sikit kucing tak apa. Sikit-sikit tu kalau kita nampak, kita buang lah. Kalau tak nampak dengan mata kita, tak apa, tersemayang, tak ada masalah. Kalau ada sikit-sikit yang tak nampak depan mata kita, kalau nampak bulu banyak tu, kita bersihkanlah. Bersihkanlah. Sebab dia kering. Dia kering semua kering. Macam ibarat dia seperti tai cicak. Tai cicak kering, kaki kita kering. Kita terpijak tai cicak. Najis tak? Tak najis. Sebab apa? Sebab kering dengan kering. Tetapi kalau basah, tu masalah. Kalau basah, kena kat kita. Kena najis tu. Basah kena pula. Kita kena cuci. Kita kena sucikan. Kena bersihkan. Tak batal semayang. Air semayang tak batal. Tapi bila tai cicak terkena kita kena basuh lah. Basuh balik kaki kita. Sebab kaki kita basah. Ataupun tai cicak tu basah, kaki kita kering. Tapi kalau kering sama kering, tak perlu. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Tu dia. Kalau cerita bab najis ni panjang lah. Baik, tengok. Jadi kena ingat. Seperti ia seorang menanggung akan tali yang terikat. Dia pegang tali, tapi terikat pada umpama anjing dan lainnya. Tu dia.
Apa maksud kata terikat pada umpama anjing? Yakni menanggungkan sesuatu yang berhubung dengan najis itu. Membatalkan solatnya seperti menanggungkan tali yang terikat pada umpama anjing dan sebagainya. Ini adalah pendapat yang paling asah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling asah dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu apabila dikatakan terbatalnya sembahyang, apabila seorang tu menanggungkan tali yang terikat pada umpama anjing. Maksudnya kita menanggung sesuatu tu, menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Tu. Itu dia punya khulasah dia. Itu pendapat yang paling asal dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi ada masalah. Kalau tali itu diikatkan seorang pada anjing ataupun babi. Ni ada masalah dalam kitab. Ini disebut dalam kitab. Disebut dalam kitab Syarah Muhazzab berkata, maka mengikat seorang akan tali pada anjing ataupun khinzir ataupun babi dan diletakkan di bawah kakinya. Adakah itu dipanggil menanggung? Kita letak kaki bawah. Contoh kita pakai wire ni. Kita semayang. Orang jadi imam ke? Allahu Akbar. Jadi wire ni duduk bawah kaki dia, bukan atas dia. Kalau duduk di atas kaki dia panggil menanggung. Kalau duduk di bawah kaki dia panggil tak menanggung. Maksud Ustaz, kalau binatang yang boleh makan tu mula tak najis bila terkena pakaian kita walaupun terbasuh. Seperti ketika buat korban. Dia kena ingat kalau darah tu iyalah. Kalau bulu tu tak apa. Macam binatang contoh lembu, kambing tak apa. Ada pun bulu kucing tu dia panggil najis. Kalau bulu kambing tak najis. Itu sebut Itu ada sebut dalam kitab Wishaul Afrah ada sebut. Kitab Wishaul Afrah ada sebut. Betul. Ni banyak orang bagi hukum ni. Banyak orang guna hukum kata kucing letak di sejadah, tempat sejadah, baginda tunggu kucing pergi dari tempat sejadah tu. Jadi tempat tu ada bulu kucing tinggal di situ. Baik. Kita tanya balik ni tak habis jawab ke ni? Ni. Boleh tak kita teruskan solat? Boleh. Sebab apa? Sebab kucing duduk di atas sejadah. Adakah kita menanggung sejadah? Tak. Sejadah kita tak nanggung. Walhal kita tengah semayang pun. Tak apa, kita cuma lap je situ je, tepi-tepi sikit. Bukan kita menanggung najis. Yang dikatakan menanggung najis, kita ambil kucing pegang itu lain. Itu kucing itu datang kat situ. Dia panggil bukan daripada fa'lul fa'il. Bukan daripada perbuatan kita. Kalau perbuatan kita lain. Kita itu dia panggil muta'adi. Ni dalam dipanggil benda yang melampaui. Kalau kita buat benda yang tadi tu lain. Benda tu datang sendiri. Kucing tu datang sendiri. Bukan sangkut paut dengan kita. Ada pun sangkut paut dengan kita, memang kita sengaja letak kucing kat depan jadah tu lain. Tu kena faham. Boleh kita solat, tak ada masalah. Tak dikatakan kita menanggung. Menanggung ni macam ni. Contoh wire tadi. Dia kata apa? Dia kata sebut dalam kitab Al-Imam Al-Imrani dalam kitab Al-Bayan fi Syarah Muhazzab, pada Syarah Muhazzab berkata, jika mengikat seorang akan tali pada anjing ataupun babi, ni contoh, dan diletakkannya di bawah kakinya. Letak bawah kaki. Ni contoh letak bawah kaki. Jangan letak atas kaki. Tengok. Lalu ia bersolat. Maka sah solatnya itu adalah sah. Maka solatnya itu adalah sah. Semayang sah. Nampak tak? Syarat kita duduk di bawah. Duduk di atas tali tu. Kaki kita tu. Tali tu duduk di bawah kaki kita. Memanglah Ustaz, tali tu tak najis Ustaz. Tapi tali tu berhubungan dengan najis. Betul.
Memang tali tu berhubungan dengan najis. Tapi tali tu jangan duduk di atas kaki kita macam ni. Ni. Tali ni tak ada najis, tapi tali ni berhubungan dengan najis. Jangan letak atas ni. Ni tak sah. Ni nak sah, letak bawah ni. Tu tak apa. Tu tak apa. Kalau Ustaz, kalau orang tanya Ustaz, kalau kaki kita duduk bawah najis, tu memang tak boleh lah. Confirm tak boleh dah. Ini kita cerita sesuatu perkara, satu benda yang berhubung dengan najis. Kena faham soalan. Takut-takut orang tanya sekali lagi. Habis Ustaz, kalau saya duduk kat atas najis Ustaz, memang tak boleh lah. Ini bukan duduk atas najis, ni duduk kaki di atas perkara yang berhubung dengan najis. Tu kena faham situ. Kalau macam ni tak boleh. Dia kena bawah. Tu dia. Habis itu. Takut orang keliru lagi takut orang keliru. Tu dia. Baik, tengok. Itu sebut dalam kitab. Dan tiada mengapa. Ni tengok, ada lagi. Dan tiada mengapa. Apa tiada mengapa tulis? Yang ni sah. Iaitu sah solat. Dan tiada mengapa jika berbetulan dengan dia dengan najis. Berbetulan, duduk depan najis, tak apa. Pada ketika bangun seorang dan duduk seorang dengan ketiadaan bersentuh. Dengan ketiadaan bersentuhan. Kalau kita duduk depan najis, tak apa. Nauzubillah min zalik lah. Tiba-tiba depan tu ada tai. Ada kencing. Kencing kita semayang depan tu sah tak? Semayang sah. Asalkan dengan ketiadaan bersentuh. Kalau berbetulan dengan najis tak apa. Jangan ada sentuhan. Jangan ada sentuhan. Habis itu. Dan dimaafkan. Ni pula. Dan dimaafkan akan tempat istinja. Itu tempat istinja. Dia masalah tadi Imam Nawawi sebut yang masalah tiada mengapa jika berbetulan tu. Imam Nawawi dalam manhajnya berkata, kitab Minhajul Tulab, Minhajul Talibin, tiada mudarat pada sah solat itu najis yang memetuli dadanya ketika rokok, sujud pada pendapat yang sahih. Itu dalam itu kata Imam Nawawi tu dia. Habis itu. Baik. Lagi. Dan dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu. Yang ini dimaafkan pada solatnya itu tempat istinja dengan batu dan umpamanya. Sah semayang kita. Contoh kita istinja dengan batu. Kita berhadap, lepas tu kita istinja dengan batu. Kemudian kita ambil semayang, kita semayang. Sah tak? Sah. Kalau istinja dengan batu. Dia istinja ni dalam bahasa Arab dipanggil al-qat'u. Memutuskan. Itu kata, itu ta'rif istinja. Adapun hukum istinja, tu kena faham. Ini ada perbahasan hukum istinja. Wajib berstinja daripada tiap-tiap perkara yang keluar yang beradat dari kubur dan dubur. Maklumlah. Kubur dan dubur tu keluar daripada najis. Iaitu seperti air kencing, mazi, tahi dan sebagainya. Maka dikatakan istinja. Dia kena ingat, istinja yang paling afdal, mula-mula apa? Kita buat kedua-duanya. Mula-mula kita istinja dengan batu, kemudian dengan air. Itu afdal. Itu paling afdal. Yang kedua paling afdal, iaitu kita istinja dengan air. Ketiga, bawalah batu. Kalau tak ada air, bawa ada batu. Tapi itulah. Sebab tu kalau di kampung-kampung, kalau masjid-masjid lama, kebanyakan kalau cuba tengok dalam bilik air,
ada batu. Nampak tak batu? Macam batu sungai ke apa batu kan? Untuk apa habuannya sebenarnya? Dia letak situ buat apa? Ada setengah orang salah faham. Oh, letak batu ni nak halau jin. Bukan halau jin. Allah Akbar. Takut ustaz pergi kat masjid-masjid. Apa dekat masjid-masjid kampung ni kan ada batu kat dalam bilik air. Batu sungai lah, batu apa. Bukan letak batu tu untuk apa, bukan nak halau jin. Batu tu disediakan untuk beristinja. Afdalnya beristinja kedua-duanya, batu dengan air sekali. Itu yang afdal. Itu yang afdal. Yang tidak tak nanggung. Okey, makanya contoh ketika kita solat berkucing datangi kita dan duduk di kain telekung. Bulunya atau kucing baru kencing berhadas di luar rumah. Dan kita ketika solat, jika sebaliknya solat kita tak sah, betul ke fahaman saya ni ustaz? Dia gini, kalau kucing tu kita nampak memang betul, nampak najis, betul-betul najis dekat, nampak kecil berak dia tu, ada calit sikit dekat dia punya, dekat telur dia. Contohlah, kena kat telekong kita, tu memang batal lah. Dia datang kat kita tak boleh apa, bukan kata teruskan lah, tak. Itu confirm batal. Tapi, kita nak memang tak nampak tanda-tanda tu, tapi duduk kat kita halau, kita tolak dengan tangan lah. Tak ada tanda-tanda najis, tak apa, kita teruskan sembahyang kita, itu sah. Tapi nampak Zuhir memang kita nampak kata Zuhir memang dia tu bola, tiba-tiba datang itu memang ada taik berak. Tu tak boleh lah. Tu dia. Ada lagi pula dah, rayu tak keluar lagi. Kerut istinja sebab kentut kan kita sentuh kemaluan, wallahu alam. Habis itu. Jadi kentut tak sunat istinja. Itu sebut dalam kitab. Dia kata sunat batu kentut, dia kata sunat itu makruh sunatnya. Makruh istinja dengan sebab kentut, betul. Itu makruh, betul. Baru nak cakap je. Hukum ni makruh, betul. Itu kentut, masalah kentut. Ni masalah kalau keluar air kencing. Afdalnya kena ada batu istinja, ada kita istinja dengan batu dengan itu yang paling afdal. Kalau boleh sekurang-kurangnya kita beramal semua hidup sekali pun tak apa dah. Saya biasa buat dah dulu kita duduk pondok. Sebab tu kalau masjid-masjid di kampung, kalau ada batu dalam bilik air, itu cara dia nak bagi afdal nak buat istinja. Istinja dengan batu dulu, kita kencing betul, kita select dengan batu. Lepas tu kita basuh dengan air. Itu yang afdal, kedua-dua tu. Kedua-dua tu afdal. Bukan salah satu. Bukan kata ustaz air paling afdal. Memang air paling afdal. Tapi menyertai dengan istinja dengan batu, itu paling afdal. Tapi maklumlah, orang Melayu kita ni memang cukup bersih. Tak ada lagi nak buat dengan pakai batu. Tapi nak kata hukum boleh. Habis itu. Dan dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu. Habis itu. Yang ni dimaafkan tempat istinja dengan batu dan umpamanya. Maksud kata dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu, yang ni dimaafkan tempat istinja dengan batu. Tulis itu. Dan sedikit darah. Apa sedikit darah? Yang ni darah orang lain ataupun darah yang bercerai daripadanya. Tulis itu. Dobit situ. Maksud kata sedikit darah, yakni darah orang lain atau darah yang bercerai daripadanya. Tak boleh. Tisu tak boleh. Tisu tak boleh. Dia nak sesuatu yang kesat. Walaupun kita tisu tu kesat, tak boleh. Sebab tu amrun ta'abudi. Sebab amrun ta'abudi disuruh kita beristinja dengan batu. Tisu tak lepas. Ajar Zariah tak lepas. Tisu tak lepas. Kalau buat semua hidup sekali ni, buat istinja dengan batu. Dan lepas tu dengan air. Memanglah kena air, betul lah. Tapi nak cerita kata, memanglah bersepah. Tapi kalau kita boleh ambil batu, kita keset, tak ada masalah pun. Tapi batu yang berbeza lah, Ajar Rayu. Kita masalah hukum jangan guna akal banyak.
Dalam masalah hukum ni, kalau kata ni macam ni, nampak air, memang air tu paling afdal, betul. Tak dinafikan. Tapi mula-mula nak cerita kata yang paling afdal, ambil batu walaupun kita selet sekalipun, tapi kita tetap berbasuh dengan air. Ni nak cerita kalau tidak ada air. Tu masalah Ya, betul. Tak apa, terima kasih banyak Kak Juwita. Baik, habis. Jadi tu darah tu tadi, yang ni darah orang lain atau darah yang bercerai daripadanya. Oh, panjang lagi ni. Sebab istinja ni nak cerita ni dia panjang. Saya ni ada kuliah saat lagi ni pukul 10. Tak apalah, kita sambung lagi lah. Kita tolong berhenti, kita tolong sambung dan dimaafkan tempat istinja. Nanti sambung situ. Batu tu dibasuh dan diguna semula boleh. Tu tak ada masalah. Kalau ada air situ, memanglah dibasuh batu tu kan. Apa, tak ada masalah. Dia kalau ambil batu lain ni, masalahnya kalau duduk dalam hutan, air tak ada. Tu ambil batu lain. Dia batu gini, kalau batu dalam kitab Syafrah, kita dah select kat sini. Contoh kita select sikit depan. Tepi ni boleh guna lagi 2, 3. Lepas tu ambil batu lain. Ini masalah tak ada air. Kalau ada air, kita maklum dah. Pakai satu batu. Sebab tu kalau dekat masjid-masjid lama dulu, dia ada batu. Dia sediakan batu satu je. Satu biji batu besar ni, kena batu sungai. Tu dia. Ya, calitan. Satu calitan. Betul. Tapi ni kita nak cerita hukum amrun ta'abudi. Amrun ta'abudi ni, sebab tu dalam fiqah dia ada 2. Satu amrun ta'abudi, satu lagi amrun maknawi. Amrun ta'abudi ni dia panggil amrun Satu amrun ta'abudi, satu lagi amrun makul. Amrun ta'abudi hanya semata-mata kita beribadat pada Allah Ta'ala. Kita beribadat pada Allah Ta'ala. Kalau batu kecil tak apalah satu. Kita semata-mata beribadat pada Allah Ta'ala, kita ikut saja perintah Allah Ta'ala. Adapun amrun makul, pekerjaan tu ada sebab. Sebab apa macam ni? Kadang-kadang dengan pekerjaan agama ni, kadang-kadang tidak ada sebab. Semata-mata perintah Allah Ta'ala saja. Ada juga. Baik, nanti kita sambung lagi. Dan dimaafkan tempat istinja. Tolong tanda kat situ. Nanti kita sambung sebab panjang tu perbahasannya. Wallahu a'lam. Saya pun ada kuliah 2 sekejap lagi. Kat Ampang. Hanya saya minta maaf lah. Nak kata berhenti awal tak juga. Tu dah berhenti sejam lah tu. Lebih kurang. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita sambung lagi minggu hadapan. Nanti akan dikeluarkan jadual pada hari Rabu ni insyaAllah. Saya minta maaf tuan-tuan. Puan-puan, ayah ibu sekalian. Saya minta maaf. Jadi sekali itu saja. Ya, betul. Hari ni hari kelahiran saya. Hari ini kelahiran saya. Hari kelahiran yang ke-37. Saya minta tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, ibu-ibu dan ayah, doakan saya lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan saya kepada saya, dapat saya mengajar dan istiqamah dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Doakan saya semua. Baik, doakan saya lah. Memang betul hari ini hari kelahiran saya yang ke-37. Doakan saya mudah-mudahan saya dapat istiqamah mengajar, berdakwah dengan ikhlas semata-mata Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala angkat darajat dan amal ibadat saya insya-Allah. Jadi terima kasih banyak semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu saja, saya terasa terharu. Semua orang tahu pula. Jadi sekadar itu saja, saya minta maaf tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu sekalian. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا قليل. Terima kasih banyak semua. Bismillah. Allah. Jarang Nabi.